Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada sesi kali ini, itu untuk pembelajaran tajwidul Quran, tajwid Al-Quran, iaitu bagi bab yang seterusnya, iaitu bab mad farq. Jadi untuk kali ini seperti biasa kita akan menggunakan buku tajwid Qurani serta aplikasi teknologi dan spektrogram Al-Quran. Jadi kita tengok hari ini pada mad farq. Okey. Mad farqi ni kalau siapa-siapa yang pernah dengar, ia hampir dengan mad lazim. Dia hampir dengan mad lazim. Jadi bagi yang belum tahu, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Okey, bagi memberkati sesi kita pada pagi ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dhalin. Amin. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada hari ini semua yang hadir pada sesi kali ini, kita akan tengok bab apa? Mad farq. Bab mad farq ini ramai yang baca tetapi bacaan yang salah. Jadi kita nak baiki bacaan masing-masing supaya tidak ada lagi yang salah dalam bacaan mad farq ini. Okey, cuba kita tengok semua di hadapan. Boleh nampak semua di hadapan ini. Okey, sekejap Ustaz besarkan sikit. Baik, mad farq. Okey, atasnya ialah mad lazim lah. Okey, mad farq. Jadi boleh baca mad farqi ataupun mad farq. Pun boleh jugalah. Okey. Definisi mad farq itu sejenis mad lazim di mana terdapat huruf sukun asli selepas huruf mad. Okey, itu dimasukkan hamzah istifham ke dalam hamzah wasal. Hamzah wasal merupakan pengganti kepada huruf mad. Okey, baik. Jadi untuk kita lebih jelas lagi, kita tengok satu persatu semua. Sejenis mad lazim. Maksudnya kategori mad farq ini ialah bawah mad lazim. Bila kita sebut saja mad lazim, ia berapa harakat? Mad lazim berapa harakat? 6 harakat. Contoh mad lazim, siapa boleh beritahu di sini? Contohnya dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir sekali, waladdallin. Itu ialah mad lazim. Mad lazim. Waladdallin. Mad lazim. Baik. Manakala mad farqi pula sama juga. Sebab ia ialah bahagian daripada mad lazim. Ia juga ialah 6 harakat. Farq maksudnya ialah memisahkan ataupun membezakan. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Farq bermaksud membezakan ataupun memisahkan. Okey. Di mana dia kata terdapat huruf yang sukun asli selepas huruf mad. Okey, cuba kita tengok dalam ni. Nampak tak semua Ini ialah contoh mad farq. Adz-dzakaraini. Mana dia huruf sukun asli selepas huruf mad. Okey, kita tengok ada huruf mad. Ini dia huruf mad. Ini dia huruf mad. Alif ni Ini ialah huruf mad. Mana lagi huruf mad? Ni pun huruf mad juga. Huruf mad semua tahu alif, waw dan juga ya. Itu ialah huruf mad. Ia ada selepas ada suara. Ada suara tak? Testing. Kita tak ada suara. Boleh dengar ke suara Ustaz? Okey, Doktor. Putus-putus. Okey, mungkin line internet sini kot. Okey, boleh dengar jelas. Mungkin line internet Cuba tengok Okey. Di mana terdapat huruf sukun asli selepas huruf mad. Ini ialah huruf sukun asli selepas huruf mad. Okey, huruf sukun asli. Huruf mad ini okey, huruf sukun asli ini dia.
Ini dia. Adzakaraini, huruf zal ini Allah, alif, lam, lam, he. Lam itu mati. Jadi huruf mati, huruf apa? Huruf mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun. Ini sama juga huruf mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun. Okey. Baik, iaitu dimasukkan hamzah istifham ke dalam hamzah wasal. Okey, asalnya ialah mempunyai dua hamzah di sini, iaitu hamzah istifham dan juga hamzah wasal. Jadi pada asalnya ada hamzah wasal. Pada asalnya ada hamzah apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal ialah hamzah yang ada macam kepala sok di atas tu. Kepala sok di atas. Itu ialah hamzah wasal. Asalnya ada dua hamzah lah. Okey. Maka dimasukkan hamzah istifham ke dalam hamzah wasal. Hamzah wasal merupakan pengganti kepada huruf mat. Jadi hamzah wasal itu pengganti kepada huruf mat. Jadi huruf mat ini sebenarnya ialah hamzah wasal. Maka digantikannya sebagai huruf mad. Asalnya ialah hamzah wasal. Jadi kalau ikutkan di sini, kalau kita baca di sini, ia seperti mad lazim. Ia seperti mad lazim. Jadi dibaca dengan kadar berapa harakat? 6 harakat. Dalam Al-Quran ada 3 sahaja. Dalam Quran ada 3 kalimah sahaja. Al-Zakaraini, iaitu yang mustaqal, yang ada idgham ataupun ada tasydid. Allah, yang kedua. Yang ketiga ialah al-ana, iaitu mukhaffaf. Mukhaffaf, yang ringan, yang tidak ada idgham ataupun tidak ada tasydid. Baik, setiap kalimah ini ada 2 tempat. Contoh ini surah Al-An'am ayat ke-143 dan 144. Yang kalimah Allah pada surah Yunus ayat ke-59 dan ayat ke-59 juga satu lagi. Manakala mukhaffaf surah Yunus juga ayat 51 dan juga 91. Jadi cara bacaannya perlu dipanjangkan sepanjang 6 harakat. Okey. Ia boleh baca 2, nanti kita tengok apa nama satu lagi. Sekarang ni kita nak baca yang bacaan yang biasa sahaja. Yang dalam Quran dia ada tanda mat, maka kita baca dengan ibdal. Ini kita namakan sebagai ibdal sebab tukar. Apa dia? Hamzah wasal itu tukar kepada huruf mat. Huruf mat itu merupakan pengganti kepada huruf mat itu digantikan kepada hamzah wasal yang asalnya. Jom kita baca sama-sama. Adzakaraini. Adzakaraini. 6 harakat. Satu lagi. Allahu. Berapa harakat? 6 harakat. Allahu. Baik. Satu lagi yang terakhir ialah al-ana. Kena baca dengan panjang. Al-ana. Maka ini kena baca berapa harakat? 6 harakat. Nama dia mat apa? Mat farqa. Okey, mat farqi. Baik. Sebab penamaan berlaku kerana perbezaan antara khabar dan istifham. Ini ialah lebih kepada grammatically bahasa Arab. Dia ada khabar cerita dan juga ada istifham. Istifham ialah tanda soal, cara untuk menyoal. Dengan cara memasukkan huruf mat kepada kalimah dengan lam ta'rif. Maksudnya kita masukkan huruf mat ini kepada kalimah yang ada lam ta'rif. Lam ta'rif apa dia? Alif lam. Ini lam ta'rif ini. Lam. Dia ada lam Okey. Bagi membezakan antara huruf istifham dan khabar tersebut. Jadi ia bertujuan untuk membezakan istifham dan khabar. Iaitu dengan menggantikan hamzah wasal dan dipanjangkan bacaan kepada 6 harakat kerana terdapat pertemuan 2 huruf sukun. Maka fungsinya ialah apa dia? Membezakan huruf istifham dan juga khabar. Maka kemudiannya ia digantikan hamzah wasal dan dipanjangkan bacaan kepada 6 harakat kerana terdapat pertemuan 2 huruf sukun. Bentuk ini lebih diutamakan dan ia dibolehkan untuk memudahkan hamzah kedua, iaitu hamzah wasal tanpa mat. Okey, ini bacaan yang kedua yang ada tetapi ramai yang tidak tahu, iaitu bacaan tashil. Saya ulang sekali lagi. Ada bacaan kedua iaitu bacaan tashil. Bacaan tashil ini ialah bacaan yang pendek
tetapi diwujudkan hamzah yang kedua tapi tidak dijelaskan. Okay. Nanti kita tengok Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyatakan bahawa wa hamzatu waslun minka Allah udhina ibda abdalu likulli au fasahil waqsirna. Dan hamzah wasal daripada lafaz Allah diibdalkan setiap daripada itu dan ditashilkan secara memendekkan sebutannya. Jadi dalam kalimah ini boleh baca dua semua, iaitu boleh baca ibdal 6 harakat seperti mak lazim ini. Yang kedua ialah boleh baca tanpa harakat. Okey, nanti kita akan berlatih sama-sama. Apa maksud tashil semua? Ini dia. Tashil bermaksud menyebut huruf hamzah dengan gambaran hamzah ini berada di pertengahan antara hamzah sebenar dengan huruf alif. Hamzah dan juga alif. Maka ia dibaca tanpa jelas. Dibaca tanpa jelas. Jadi kalau baca dengan jelas maka salahlah ia. Okey, jom kita tengok semua. Ustaz akan stop sharing sini. Share satu lagi slide yang dibuat di sini. Itu mad farq. Okey, boleh nampak semua? Okey, ini lagi jelas besarkan sikit supaya semua nampak. Ini dia contoh ayat. Okey, ini ialah contoh ayat. Baik, dalam kita membaca pastikan 6 harakat. Ini ialah bacaan secara ibdal. Qul adzakaraini. Kalau kita nak baca secara tashil, hamzah yang kedua ini, hamzah wasal kedua ini ataupun alif ini kita baca dengan tidak jelas. Tashil itu maksudnya kita sebut dengan harakat yang tidak sempurna. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Kalau yang jelas kita sebut a. Kalau tak jelas a. Okay. Qul adzakaraini. Semua boleh baca di tempat masing-masing Qul adzakaraini. Disebut dua hamzah tetapi hamzah kedua itu tashil tidak jelas. Okey, yang kedua pula sama juga. Qul adzakaraini ataupun baca dengan panjang ibdal. Qul adzakaraini. Okey, itu bacaan yang panjang. Okey, seterusnya ialah surah Yunus. Okey, cuba tengok di sini. Qul Allahu adzina lakum. Boleh baca dengan tashil ataupun dibaca dengan jelas ataupun dibaca dengan jelas dan juga panjang. Hamzah pertama ini jelas dan juga panjang. Qul Allahu adzina lakum. Boleh? Okey, semua cuba baca. Okey. Kita baca yang panjang 6 harakat semua Allahu khairun amma yushrikun. Okey, itu yang panjang 6 harakat. Jom kita baca yang tidak panjang, yang tashil. Allahu khairun amma yushrikun. Allah. Bukannya Allah itu tahqiq, maka salah Allah. Boleh? Jadi semua kena tengok betul-betul. Okey, baik. Jadi ini ialah bacaan mad farqi semua Mad farqi boleh baca dengan 6 harakat, boleh baca dengan tashil. Okey, rasanya jelas semua Ini ialah mad farq. Okey, sebab apa kita perlu jelaskan semua ini? Sebab ia bacaan tashil tu tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Tetapi itu ialah bacaan daripada jaluran Imam Hafs Tariq Syatibi. Imam Hafs Tariq Syatibi boleh baca dua. Tetapi yang lebih utama ataupun yang banyak dibaca ialah panjang 6 harakat, maka diletakkan tanda mad di sini. Okey, jelas semua? Okey. Kalau jelas semua, next kita akan baca Quran Talaqi surah Al-Insyiqaq secara beramai-ramai insya-Allah.
Okey, kita akan talaki surah Al-Insyiqaq, baca secara beramai-ramai insya-Allah. Moga-moga dapatlah meningkatkan tajwid bacaan kita. Okey, Ustaz ada share di sini surah Al-Insyiqaq. Okey, ada 25 ayat. Jadi semua insya-Allah baca bersama-sama. Boleh baca di tempat masing-masing. Bagi yang keuzuran, dengar sahaja. Yang tidak uzur boleh baca di mana-mana sekalipun anda berada insya-Allah. Okey, dah bersedia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, baik. Jadi dalam bacaan tadi, ini ialah Quran yang berwarna, mushaf yang berwarna. Bagi mana-mana pelajar ataupun bagi mana-mana yang mendengar bacaan yang nak membaca Quran tetapi tidak tahu hukum tajwid, cara yang paling mudah ialah beli Quran berwarna. Okey. Contoh dalam Quran berwarna ni, kalau warna merah maka kita baca panjang. Antara 4 hingga 6 harakat. Okey, macam ni 4 harakat lah iaitu mad, wajib, muttasil. Kalau warna, ni warna apa ni? Hijau. Sekiranya warna hijau, maka perlu didengungkan sepanjang 2 harakat. Idza as-samaa'u syaqqat. Ini ialah ikhfa hakiki. Ini ialah mad wajib muttasil. Okey, baik, jelas Ada lagi warna lain. Okey, ini warna apa ni? Warna oranye. Baik. Kalau warna oranye boleh dibaca 2, 4 dan juga 6 harakat. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun boleh baca 2, 4 dan juga 6 harakat. Baik. Jadi bagi para pendengar, para pelajar yang nak baca dengan bertajwid dengan cara mudah, ialah beli Quran berwarna. Jadi siapa yang rasa, saya ni bila baca Quran tak tahulah mana dengung. Saya ni baca Quran tak tahulah mana panjang, mana kena baca 2, 4, 6 harakat, tak tahulah dekat mana. Jadi kalau nak belajar pun takut lama. Nak belajar teori pun kena makan masa kan. Nak belajar teori ikhfa hakiki, izhar halki, semua benda tu makan masa sebab dia banyak subtopik dan juga topik. Maka cara ringkas ialah beli Quran berwarna. Okey, baik jelas? Okey, baik. Jadi itu sahaja bagi kuliah hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.